وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat sama-sama kita menunaikan salat subuh secara berjemaah. Seterusnya kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi atas permintaan pihak masjid Al-Fadhil Ustaz Azri, kita isi pagi ni dengan kuliah Syama'il, ya. Jadi sepatutnya semalam. Jadi dengan kehadiran Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim, maka kita ambil peluang lah yang jarang-jarang kita boleh dapat, ya, dengar kuliah daripada menteri. Bukan senang, ya. Maka begitulah kita buat perumpamaan. Saya, guru saya dulu, kalau mereka berhadapan ataupun ada orang yang lebih alim, ya, dalam majlis dia, maka dia akan mengatakan, dia membuat perumpamaan seperti mana dalam fiqh. Dia kata apa? Iza ja'al ma batalat tayammum. Bila air ada, maka tayammum akan terbatal. Dalam fiqh, tuan-tuan, kalau kita belajar air tak ada, maka kita pun bertayamum, ya, nak semayang, ya. Bila orang qomat tengok air keluar banyak, maka time tu tayamum kita terbatal, kena ambil wudu. Maka saya, tuan-tuan, tayamum lah. Maka asatizah yang lain yang lebih alim semuanya air. Jadi bila mereka datang, maka saya terbatal. Okey, itu perumpamaan dia. Baik. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung lagi, iaitu dalam bab yang ke-41, bab solat duha, dan ianya masih lagi mengikut bab yang sebelum ini, iaitu bab ibadah, ibadah Nabi SAW. Cumanya, tuan-tuan, sebelum kita mula dengan solat duha, jadi saya nak jawab soalan yang ditanya pada minggu lepas berkaitan dengan sembahyang sunat 4 rakaat selepas Isyak. Sembahyang sunat, apakah fadilat sembahyang sunat 4 rakaat selepas Isyak, dan betul ataupun tidak, ianya menyamai 4 rakaat di malam Lailatul Qadar, ya. Maka pada pagi ini saya akan bentang secara ringkas, ya, kepada tuan-tuan berkaitan dengan dalil-dalil. Bila kita jumpa dengar dalil, baru kemas lah. Jadi kalau kita dengar orang kata ada fadilat dia sama dengan Lailatul Qadar, adakah hadis sahih ataupun hadis dhaif ataupun hadis palsu, maka kita, bila kita dengar dalil dan hukum taat terhadap hadis, maka baru kita akan lebih jelas. Baik. Yang pertama, tuan-tuan, di sana ada dalil ataupun hadis yang sahih menyatakan bahawasanya Nabi SAW bersolat sunat 4 rakaat selepas Isyak. Hadis solat sunat 4 rakaat selepas Isyak adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi
Ada ke tak sembahyang sunat 4 rakaat lepas isyak? Ada. Baik. Maka hadis riwayat Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, hadis dia agak panjang, saya baca sekerat aja. Dia kata, bittu fi baiti khalati Maimunah binti Al-Harith. Aku bermalam di rumah ibu saudara aku, iaitu Maimunah binti Al-Harith, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni pun kita dah jumpa dalam bab semayang malam itu, yang Ibnu Abbas bermalam di rumah Maimunah dan dia lihat Nabi bersolat malam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'indaha fi lailatiha, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan Maimunah pada malam tersebut. Jadi malam tu adalah malam giliran Maimunah. Fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'isha, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat Isya. Thumma jaa ila manzilihi fa shalla 4 raka'atin. Kemudian baginda pulang ke rumah dan baginda bersemayang 4 rakaat. Maka semayang 4 rakaat tu dia buat selepas Isya, lepas Nabi balik ke rumah, ya. Maka semayang sunat 4 rakaat selepas Isya sabit dengan hadis yang sahih. Satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga riwayat Imam Abu Dawud, ya, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isha qattu fadakhala alayya illa shalla 4 raka'atin aw 6 raka'atin. Aisyah mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersembahyang Isya sama sekali, dan dia masuk berjumpa dengan aku melainkan dia telah pun bersolat 4 rakaat atau 6 rakaat. Yang Aisyah kata, Nabi lepas sembahyang Isya, kalau balik ke rumah aku, Nabi tak akan balik ke rumah aku melainkan Nabi selesai menunaikan solat Isya, solat sunat selepas Isya 4 rakaat ataupun 6 rakaat. Maka dua hadis ini membuktikan bahawasanya lepas Isya tu memang ada sembahyang sunat 4 rakaat. Baik. Adapun apakah sembahyang 4 rakaat tu, itu khilaf, ya, di kalangan fuqaha daripada mazhab Hanafi. Mereka mengatakan 4 rakaat itu adalah sembahyang sunat ba'diyah Isya. Ini dalam mazhab Hanafi. Mereka mengatakan sembahyang 4 rakaat lepas Isya itu adalah sembahyang sunat selepas ba'diyah Isya. Di kalangan para ulama yang lain, mereka mengatakan ia bukan sunat ba'diyah Isya, ia adalah sembahyang sunat yang lain, sembahyang sunat mutlak yang termasuk dalam qiyamul lail. Yang termasuk dalam qiyamul lail. Maka di situ berlaku khilaf. Baik. Kemudian, jadi kita dah sabitkan bahawasanya 4 rakaat selepas Isya sabit dengan hadis yang sahih. Kemudian soalan yang kedua, adakah fadilat dia sama macam kita bersolat di malam Lailatul Qadar? Baik. Maka tuan-tuan sekalian, di sana ada 5 hadis. 5 hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 10 kata-kata para sahabat. Ya, kata-kata dan juga amalan para sahabat yang disandarkan kepada para sahabat, yang mana hadis-hadis ini dan juga kata-kata sahabat ini telah dimuatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam dia punya kitab Musannaf dia. Ni antara kitab hadis yang terawal, ya. Dia masukkan dalam kitab dia tu satu bab yang dipanggil bab fi 4 raka'atin ba'da salatil Isya. Ada bab, kalau kita buka kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ada bab khusus, bab 4 rakaat selepas Isya. Dia senaraikan banyak hadis dalam tu, ya. Dan juga
Al-Imam Al-Marwazi dalam kitab dia yang masyhur Qiyamul Lail, tebal kitab dia tuan, 300 lebih muka surat kitab dia. Kitab tu bincang pasal Qiyamul Lail, sembahyang malam, dan dia letakkan dalam kitab dia tu bab al-arba' raka'atin ba'dal isya'il akhirah, 4 rakaat selepas isyak. Bab dia letak banyak hadis. Dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab dia Sunan Al-Kubra, dia juga letak bab man ja'ala ba'dal isya' 4 raka'atin aw akthar, bab orang yang bersolat selepas isyak 4 rakaat ataupun lebih. Maknanya para ulama, terutamanya ulama hadis, mereka letakkan bab dalam kitab mereka, bab sembahyang 4 rakaat selepas isyak. Dan hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi itu ada 5. Saya bacakan secara ringkas tuan-tuan, nanti tuan-tuan dengar hadis ni. Hadis yang pertama, hadis riwayat Ibnu Umar yang direkodkan oleh Al-Imam Tabarani dalam kitab dia Mu'jam Al-Kabir. Ibnu Umar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-isya fi jama'atin wa shalla 4 raka'atin qabla an yakhruja min al-masjid kana ka'idli lailatul qadri. Hadis ni Nabi bersabda, sesiapa yang sembahyang isyak secara berjemaah, kemudian dia bersolat 4 rakaat sunat, lepas isyak sembahyang 4 rakaat sebelum dia keluar daripada masjid, kana ka'idli lailatul qadar, ia adalah seumpama 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. 4 rakaat tu sama macam malam Lailatul Qadar. Ini hadis yang pertama, tetapi para ulama hadis menghukumkan hadis ini sebagai hadis dhaif, hadis yang lemah. Hadis yang kedua, jadi kita dah jumpa dah, sama macam malam Lailatul Qadar. Baik, fadilat dia. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Nabi sallallahu bersabda, man shalla 4 raka'atin khalfal isya'il akhirah qara'a fi rak'atayn al-ulayayn qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, wa qara'a fi rak'atayn al-ukhrayayn tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk kutibna lahu ka-4 raka'atin min lailatul qadar. Baik, hadis riwayat Al-Imam Al-Mawarzi, At-Tabarani dan juga Al-Imam Al-Baihaqi. Hadis ni bermaksud Nabi bersabda, sesiapa yang sembahyang 4 rakaat selepas isyak, dia baca dalam 2 rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallah, dan dalam 2 rakaat seterusnya dia baca Alif Lam Sajadah, surah Sajadah rakaat pertama, dan rakaat yang kedua dia baca Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk, panjang tuan-tuan, maka ditulis baginya pahala seumpama 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Tapi 2 rakaat kedua tu panjang sikitlah, surah Sajadah dengan surah Al-Mulk. Baik, hadis ni juga dihukum sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif kerana dalam sanad dia ada perawi yang bernama Abu Farwah Yazid bin Sinan Az-Rahawi, yang ulama-ulama hadis sepakat mengatakan dia ni perawi yang lemah, maka itu melemahkan hadis. Baik, hadis yang ketiga, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi bersabda, arba'un qabla adh-dhuhri ka'idlihinna ba'da al-'isya wa arba'un ba'da al-'isya'i ka'idlihinna min lailatul qadar. 4 rakaat sebelum zuhur sama pahala seperti 4 rakaat selepas isyak, dan 4 rakaat selepas isyak samalah pahalanya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu hadis yang ketiga, dan hadis ni dihukum oleh ulama hadis sebagai sangat lemah
kerana dia ada perawi yang bernama Yahya bin Uqbah bin Abi Al-Aizar. Dan perawi ini ramai ulama hadis mengatakan bahawasanya dia ni suka ataupun dia ni adalah di kalangan orang yang mencipta hadis, yasta'il al-hadis, dia buat hadis sendiri. Dan dia juga ada tuduhan sebagai kazab, penipu. Maka hadis dia lemah, sangat lemah. Bukan lemah tu, sangat lemah. Bila sangat lemah tak boleh amal lah. Tapi hak lain-lain tu lemah biasa je. Hadis yang keempat, hadis riwayat Al-Barra' bin Azib. Nabi bersabda, man salla qabla zuhri 4 raka'atin ka'annama tahajjada bihinna min lailatih, wa man salla hunna ba'da al-isya kunna kamislihinna min lailatul qadar. Sesiapa yang semayang sebelum zuhur 4 rakaat, maka seumpama dia bertahajud di malamnya. 4 rakaat sebelum zuhur macam tahajud di waktu malam. Dan sesiapa yang bersalat selepas isyak 4 rakaat, maka samalah pahalanya seperti malam Lailatul Qadar. Baik. Hadis ni dihukum sebagai hadis yang lemah. Baik. Dan kemudian hadis yang kelima daripada Yahya bin Abi Kathir, dia berkata bahawa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaqra'u alif lam mim as-sajdah wa tabarakalladzi bi yadihi al-mulk fa innahuma ta'dilu kullu ayatin minhuma 70 ayatan min ghairihima wa man qara'aha ba'da al-'isha'i al-akhirah kanata lahu mislahuma fi lailatul qadar. Yahya bin Abi Kathir dia mengatakan bahawasanya Nabi SAW menyuruh para sahabat supaya membaca alif lam mim sajdah dan juga tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, Nabi suruh para sahabat baca dua surah ni. Surah Sajadah dengan surah Al-Mulk. Kemudian kedua-dua surah tersebut setiap satu ayat menyamai 70 ayat dalam surah yang lain. Setiap satu ayat daripada surah Sajadah dan juga surah Al-Mulk menyamai 70 ayat dalam surah-surah yang lain. Itu kelebihan surah. Dan Nabi mengatakan lagi, sesiapa yang membaca kedua-duanya, surah Sajadah dan surah Al-Mulk, dalam dalam salat sunat selepas isyak, maka dia mendapat pahala sebagaimana menunaikannya pada malam Lailatul Qadar. Baik. Maka itu 5 hadis tentang fadilat sembahyang sunat 4 rakaat selepas isyak. Ya, memang betul lah semua hadis tu sebut, kelima-limanya menyebut malam Lailatul Qadar, macam malam Lailatul Qadar, macam malam Lailatul Qadar. Cumanya hadis tu hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dan ada satu tadi hadis yang sangat lemah. Ya, maka tuan-tuan sekalian, kita dapat tahu dah bahawasanya sembahyang sunat 4 rakaat tu memang sabit dengan hadis yang sahih. Cumanya fadilat dia yang macam malam Lailatul Qadar tu adalah sabit dengan hadis yang dhaif. Baik. Kemudian tuan-tuan, bukan sahaja daripada hadis yang Nabi sebut, tetapi para sahabat pun ada menyatakan hadis yang sama. Para sahabat pun ada mengeluarkan kenyataan yang sama macam hadis Nabi itu, iaitu Lailatul Qadar, ya. Jadi perkataan para sahabat walaupun bukan Nabi yang cakap, tapi ia tetap dikira sebagai hadis, dipanggil hadis mauquf. Dia ada 3 hadis, jenis hadis. Kalau kita tengok disandarkan kepada siapa, yang disandarkan kepada Nabi dipanggil hadis marfu', disandarkan kepada sahabat dipanggil hadis mauquf, disandarkan kepada tabi'in dipanggil hadis maqtu'. Jadi hadis yang disandarkan kepada sahabat ni dipanggil hadis mauquf, ia pun hadis. Dan apabila ianya berkait dengan seperti perkara-perkara ghaib, syurga neraka, padang mahsyar, hari kiamat, dan juga dalam fadilah amal, maka ianya sama macam hadis marfu' darjat dia.
Sebab fadilah amal ni di antara perkara yang tak boleh direka-reka. Tak boleh reka. Yang ada kuasa sebut fadilah amal, buat sekian-sekian dapat sekian-sekian, hanya Allah dan Rasulnya saja. Kita tak boleh pandai-pandai. Awak bacalah Quran, besar pahala ni, pun kita pun reka pahala. Nak suruh dia baca Quran, tak boleh. Allah dan Rasulnya saja. Maka para sahabat tak ada kuasa. Tetapi apabila mereka cakap, mereka sebut, hadis yang mereka sebut tu jadi darjatnya sama macam hadis yang Nabi sebut. Baik. Maka tuan-tuan, ada 10, saya sebut 2-3 gitu je lah, ya. Yang pertama yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, man sallal isya man salla arba'an ba'dal isya'i la yafsilu bainahunna bitaslimin adalna bimislihinna min lailatul qadar. Abdullah bin Mas'ud sebut, sesiapa yang bersembahyang 4 rakaat selepas isya yang tidak dipisahkan oleh salam, 4 rakaat tu direct, tanpa salam yang pertama, direct, tanpa salam yang pertama, 2 tanpa salam selepas 2 rakaat, dan tanpa tahiyat, direct 4 rakaat direct, ya. Maka adalna bimislihinna min lailatul qadar, samalah pahalanya seperti malam Lailatul Qadar. Yang ni yang banyak tanya ni, ustaz, betul ke sembahyang isyak 4 rakaat, sembahyang lepas isyak 4 rakaat tu tak ada salam, tanpa salam, 4 rakaat direct? Inilah dalil dia, disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Baik, maka itu antara salah satu cara. Boleh je kita buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ataupun 4 rakaat terus, ya, tidak ada masalah kerana ada dalil dia. Baik. Yang kedua daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, man salla arba'an ba'dal isya'i kunna kaqadrihinna min lailatul qadar, sesiapa yang bersolat 4 rakaat selepas isyak, maka adalah pahalanya sama seperti malam Lailatul Qadar. Dan samalah hadisnya yang bermaksud yang sama daripada Aisyah, daripada Abdullah bin Amr, sekali lagi daripada Ka'ab bin Mati', ataupun lebih terkenal dengan nama Ka'ab al-Ahbar, ya, daripada Maisarah, ya, daripada Abdul Rahman bin al-Aswad. Banyak, ya, banyak hadis-hadis mauquf yang menyatakan fadilat yang sama dengan Lailatul Qadar. Maka tuan-tuan sekalian, kesimpulan dia, 4 rakaat selepas isyak memang ada dengan hadis yang sahih. Hadis sahih. Baik. Dan fadilatnya adalah sabit dengan hadis yang dhaif, tetapi disokong oleh hadis-hadis mauquf tadi. Hadis-hadis mauquf tadi tu ada yang mempunyai sanad yang baik, tidak dhaif, ya, ada dengan sanad yang baik. Maka kita mengatakan, tuan-tuan, adalah yang terbaik bagi kita adalah kita buat, sebab dia sabit, amalan tu sabit dengan hadis yang sahih, ya. Dan apabila kita sebut pahala dia, ganjaran dia, fadilat dia yang sabit dengan hadis yang dhaif, maka para ulama mengharuskan untuk kita beramal dengan hadis yang dhaif pada fadilat amal. Tidak ada masalah selagi mana hadis itu tidaklah terlalu lemah. Tadi ada satu je yang terlalu lemah, ya. Tidaklah hadis yang terlalu lemah, dan ibadah itu mempunyai asal dia, bukan rekaan, ya, asal. Jadi kita ada asal dia 4 rakaat tu. Apa asal dia? Hadis sahih mula-mula tadi. Fadilatnya saja yang lemah. Maka tuan-tuan, kita buatlah. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala menuliskan kepada kita pahala sebagaimana kita sembahyang pada malam Lailatul Qadar, 4 rakaat Lailatul Qadar. Maka tuan-tuan, jadikan amalan kita lepas ni, selepas isyak, kita ikut fuqaha mazhab Hanafi yang mengira 4 rakaat itu ba'diyah isyak. Maka lepas sembahyang isyak, kita sembahyanglah 4 rakaat ba'diyah. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pahala sebagaimana 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar, ya. Baik, itu terjawablah, ya. Kalau ada orang tanya lagi, tuan-tuan jawab macam itulah, ya. Baik.
Jadi ia bukan sembahyang yang direka-reka lah. Ianya ada dalil. Baik. Okey tuan-tuan, kita terus kepada pelajaran kita, iaitu berkaitan dengan solat duha. Jadi kita dah habis perbincangan mengenai sembahyang sunat rawatib, ya, dan kita masuk kepada ibadah Nabi yang seterusnya, iaitu sembahyang duha. Baik. Kita dalam bab sembahyang duha ni kita ada 8 hadis, ya. Dan hadis yang 8 ini ianya berkaitan dengan rakaat. Berapa rakaat, dan juga ada hadis yang menyebut tentang Nabi tidak muwazabah ataupun Nabi tidak berpanjangan melakukan solat duha. Ada waktu Nabi tinggal, ada waktu Nabi buat. Kenapa? Nanti kita jawab, ya. Dan ada 3 hadis yang terakhir yang pensyarah kitab Syama'il Muhammadiyah bagi tahu ianya tak ada kaitan dengan sembahyang duha. Nanti kita bacalah. Dia tak ada kaitan dengan sembahyang duha. Ianya lebih kepada sembahyang sunat sebelum zuhur, ya. Tapi termasuk dalam sembahyang duha. Itu tak apa, nanti kita baca kemudian. Jadi disebabkan itu, sebelum kita baca hadis-hadis berkaitan sembahyang duha ni, saya nak sebut secara ringkas berkaitan waktu. Mungkin ada orang tertanya, bila boleh sembahyang duha waktu? Bila mula, bila habis? Bila mula, bila habis? Dan waktu manakah yang afdal kita solat duha? Bila mula, bila habis, dan bilakah waktu yang afdal untuk kita sembahyang duha? Dan betulkah sembahyang duha ini fadilatnya murah rezeki? Kan? Biasa kata, sembahyanglah duha, murah rezeki nanti. Betul ke sembahyang duha ni fadilat dia murah rezeki? Nanti saya akan sebutkan hadis-hadis dia. Baik, jadi ada 4 poin lah, ya. Waktu, 2 poin. Bilakah waktu sembahyang duha, dan juga apakah dia punya fadilat. Baik, tuan-tuan sekalian, waktu sembahyang duha ianya bermula selepas naiknya matahari dalam tempoh lebih kurang 15 minit, ya, 15 minit. Waktu kita sembahyang sunat isyraq, tuan-tuan. Waktu kita sembahyang sunat isyraq. Waktu sekarang ni tak boleh sembahyang lagi. Nanti pukul 6.55, sekejap lagi, seminit 2 lagi akan masuk waktu syuruk. Bila masuk waktu syuruk, tak boleh sembahyang lagi. Dia kena tunggu 15 minit lepas tu baru boleh sembahyang. Barulah boleh sembahyang, harus kita sembahyang, ya. Kalau sembahyang masa ni, maka dia jadi makruh tahrim, ya, makruh yang dekat dengan haram, ya. Jadi 15 minit, kalau ikut sekarang ni 7.10 nantilah baru kita boleh solat. Dan 7.10 itulah masuknya waktu isyraq, waktu solat isyraq, dan juga itulah dia permulaan waktu sembahyang duha. Jadi mungkin ada orang tanyalah, dah sembahyang isyraq dengan sembahyang duha, sembahyang yang berbeza ataupun berlainan? Kebanyakan ulama menyebut sembahyang isyraq adalah sembahyang duha yang dilaksanakan pada awal waktu. Kalau kita sembahyang isyraq, bermakna kita telah melaksanakan sembahyang duha di awal waktu. Sebab itu mula waktu dia. Tapi ada yang sebut waktu duha, biasa kita tengok dalam Aikim, dia akan sebut waktu duha ni 28 minit selepas terbit matahari. Tak apalah, saya sebut tadi, kebanyakan para ulama, ada ulama yang membezakan sembahyang isyraq adalah sembahyang isyraq, sembahyang duha adalah sembahyang duha. Dia sembahyang yang berbeza, ya. Antaranya Al-Imamul Ghazali sebut dua sembahyang ni dia berbeza, tak sama, ya. Kebanyakan ulama menyebut sembahyang isyraq adalah sembahyang duha yang dilaksanakan pada awal waktu. Awal waktu. Maka sekejap lagi 7.10 kita berhenti kuliah, kita sembahyang sunat 2 rakaat, maka kita telah dikira menunaikan sembahyang duha pada awal waktunya. Baik, cuma ada bezalah, dari sudut beza tu ada. Kerana sembahyang isyraq dia hanya 2 rakaat. Kalau kita sembahyang isyraq dengan niat sembahyang isyraq, kalau kita sembahyang isyraq bermakna kita telah melaksanakan sembahyang duha, tapi dia 2 rakaat saja. Dan kita tak boleh nak niat isyraq nanti pukul 10 pagi nak niat isyraq.
Tak boleh matahari tinggi dah. Ya, masa tu kena niat sembahyang duha saja. Ya. Baik. Itu antara perbezaan dia lah. Okey. Jadi sembahyang duha ni bermula 15 minit selepas masuknya waktu ataupun selepas naik matahari, dan ianya berterusan sehinggalah hampir dengan sembahyang zuhur, lebih kurang dalam 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Lebih kurang. Jadi 15 minit sebelum masuk waktu zuhur tu, yang itulah yang dipanggil waktu istiwa. Waktu matahari duduk tengah atas kepala, yang mana waktu itu adalah antara waktu yang dilarang bersolat, kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat tak ada waktu istiwa. Waktu istiwa boleh solat. Hari-hari lain waktu istiwa tak boleh solat. Ya. Jadi waktu duha ni bermakna panjang lah tuan-tuan. Jadi kalau orang tinggal sembahyang duha ni, maknanya memang malas. Nak bagi alasan apa tuan-tuan? Mesyuarat. Saya mesyuarat 4 jam. Sebagai contoh kan. Boleh sembahyang pukul 12 boleh sembahyang lagi. Ada orang kadang dia kata waktu duha pukul 12 habis lah. Sebab tengah hari dah. Dalam 10 ataupun 15 minit sebelum masuknya waktu zuhur. Waktu tu baru habis waktu duha. Maknanya kalau sekarang ni zuhur 12.57, 12.30 boleh lagi sembahyang duha. Mesyuarat daripada pukul 7.30 pagi sampai pukul 12 tengah hari, habis mesyuarat dan lagi sembahyang duha. Ya. Baik. Maka waktunya sangat panjang. Jadi malanglah kita kalau kita tinggal dan kita tak buat sembahyang duha ni. Ya, sebab ianya hanya makan masa lebih kurang dalam 5 minit je, 2 rakaat. Ya, maka malang nasib kita lah dengan waktu yang panjang. Bukan kita tidur. Kalau sembahyang tahajud, ialah ada penghalang tidur. Sembahyang duha apa penghalang dia? Tak ada penghalang. Melainkan orang tu memang dia tak nak buat lah. Maka kita kena jadikan kebiasaan kita tetap sembahyang duha. 2 rakaat pun tak apa dah, paling kurang. Baik. Jadi itu waktu dia panjang tuan-tuan, daripada 15 minit selepas naiknya matahari sampai 15 minit sebelum masuknya waktu zuhur. Waktu yang sangat panjang. Baik. Dan apakah dia waktu yang afdal untuk melaksanakan sembahyang duha? Ya. Waktu yang afdal untuk melaksanakan sembahyang duha ialah ketika mana bumi telah pun terasa panas. Terasa panas dia. Ya. Sebab dalam satu hadis Nabi menyebut salatul awwabin hina tarmadul fisal. Ya. Salat sunat awwabin, yakni sembahyang duha, ya, adalah ketika pasir memanaskan kaki anak unta. Tarmudul fisal maknanya kaki anak unta terasa panas. Jadi unta kan dia duduk atas pasir tu. Jadi bila panas, pasir dah panas, maka dia tak mampulah nak tahan panas pasir tu, maka dia akan bangun dan dia akan cari tempat berteduh. Ya. Jadi bila bumi telah panas, ya, kita dah terasa panas matahari tu. Jadi kepanasan kita kat Malaysia ni tak adalah panas macam di Tanah Arab. Tanah Arab tu panas betul, ya. Maka kita boleh letaklah kadar, ya, bahang matahari yang sudah mula memanaskan bumi. Kalau kita rasa pasir ke batu ke dah mula panas, kita mungkin boleh anggarkan dalam pukul 10 pagi gitulah. 10 pagi ataupun 10.30 pagi ke atas. Itu adalah waktu yang paling afdal untuk melakukan salat duha. Ya, tapi kalau kita ada kerja, mesyuarat ke apa semua, ada tugas yang tak dapat dielakkan, maka kita rancanglah, ya, dalam tempoh yang panjang tadi itu. Tapi yang kalau kita ada kelapangan, maka afdal kita sembahyang pada selepas pukul 10 pagi, kerana waktu tu bumi telah pun panas, ya. Kalau kita dah sembahyang sunat isyraq, ya, sekejap lagi kita sembahyang sunat isyraq, boleh tak sembahyang duha ni? Boleh. Nanti tunggu pukul 10 pagi nanti tambah, sebab sembahyang duha ni paling banyak 8 rakaat, ada yang kata 12 rakaat. Maka sembahyang dulu 2 sebab isyraq nanti tengah hari sikit, pukul 10 pukul 11 sembahyang lagi 4 rakaat, ya. Maka tidak ada masalah. Jadi itu adalah waktu yang afdal untuk melaksanakan sembahyang duha. Baik.
habis berkaitan dengan waktu. Jelas ya tuan-tuan ni? Panjang waktu dia. Daripada 15 minit selepas naiknya matahari, selepas waktu syuruk, sampailah lebih kurang 15 ke 10 minit. Kita ambil 15 lah, lebih untuk berhati-hati, 15 minit sebelum masuknya waktu zuhur. Baik. Fadilat dia tuan-tuan. Jadi saya tanya tadi, betulkah sembahyang duha ni dah kaitkan dengan rezeki? Mari kita tengok. Hadis yang pertama, ni hadis sahih belaka ni tuan-tuan ni. Hadis yang pertama, riwayat Imam Muslim ya, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Yang hadis ni hadis yang paling terkenal dalam fadilat sembahyang duha ya. Abu Dzar mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha ya. Baik, hadis ni Ustaz Tuan ada sebut semalam ya, berkaitan dengan kita perlu sedekah setiap hari. Baik, sebab apa? Sebab Nabi sebut pada setiap pagi, setiap pagi sendi-sendi kita ni, kulli sulama ala kulli sulama, atas setiap sendi-sendi yang ada pada badan kita. Tak tahu apa ratus sendi? Berapa doktor? Sendi? Banyak tak? Ratus-ratus sendi badan ni. Kat tangan saja, jari dia saja berapa sendi dah ada. Ya? Baik. Ratus-ratus lah kot, mungkin 200-300 sendi lah. Jadi setiap sendi tu dia memerlukan kepada sedekah. Sebab tu setiap hari kena sedekah. Jangan langsung tak sedekah. Langsung tak sedekah ya. Kena sedekah. Baik. Sebab apa? Sendi-sendi kita perlu kepada sedekah. Kalau tak mampu nak sedekah harta, Nabi beri jalan jalan yang lain ya. Dah tak ada duit nak macam mana, maka ada jalan lain untuk bersedekah. Maka Nabi kata setiap tasbih adalah sedekah. Tak mampu nak sedekah duit, tak mampu nak sumbang tenaga, tasbihlah, maka ia adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap ucapan alhamdulillah tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah sedekah. Dan setiap ucapan takbir Allahu Akbar merupakan sedekah. Menyuruh melakukan kebaikan sedekah. Mencegah orang melakukan perkara yang mungkar adalah sedekah. Maka itu semua adalah ganti kepada sedekah yang kita tak mampu nak buat. Maka kita buat yang tu ya, sebagai memenuhi keperluan sendi-sendi kita. Baik. Kalau yang tu tak mampu, nak tasbih pun tak mampu, nak tahmid pun tak mampu, nak amar ma'ruf tak mampu, nak nahi munkar pun tak mampu, wa yujzi'u min kulli dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, dan memadai untuk semua itu sebagai sedekah 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu duha. Itu jalan yang paling shortcut tuan-tuan. 2 rakaat. 2 rakaat pun sudah memadai untuk kita memenuhi keperluan sendi-sendi kita ni kepada sedekah. Sendi-sendi kita semua ni nak sedekah, perlu kepada sedekah. Kita kena bagi sedekah. Tak mampu nak sedekah, bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih. Suruh orang buat baik, larang orang buat kejahatan. Tak mampu juga, sembahyang sunat duha 2 rakaat saja sudah memadai untuk sedekah bagi semua kita punya sendi-sendi ni. Cukup. Tak buat juga tak tahu 2 rakaat saja ya. Baik. Ini adalah hadis yang paling masyhur dalam fadilat sembahyang duha. Hadis yang kedua tuan-tuan, hadis ini saya dah pernah baca. 2 orang sahabat Nabi, Abu Hurairah dan juga Abu Darda, diberikan wasiat yang sama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Abu Hurairah mengatakan, awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut.
kekasih aku, yakni Rasulullah, mewasiatkan aku 3 perkara yang aku tak pernah tinggal sampai aku mati. Saumi salasati ayyamin min kulli syahr, sembahyang 3 hari, sembahyang pula, puasa 3 hari setiap bulan sekurang-kurangnya. Jadi kalau tuan-tuan dah istiqamah amalkan Isnin Khamis dah termasuk dekat sini. Apa lagi? Wasalatid duha, dan sembahyang duha, wa naumin ala witir, dan tidur selepas melaksanakan sembahyang witir. Sembahyang witir dulu baru tidur. Dan Abu Darda pun adalah dengan hadis yang hadis dengan makna yang sama. 3 perkara yang Nabi wasiatkan. Jadi bila wasiat Nabi kepada Abu Darda dan juga Abu Hurairah, bukan kita kata itu untuk Abu Hurairah saja, untuk kita juga tuan-tuan. Ya, maka wasiat Nabi yang sangat besar. Dahlah besar wasiat itu, tetapi amalannya simple. 3 hari je. Nabi tak kata seminggu, Nabi tak kata 2 minggu, 15 hari tak, 3 hari sebulan pastikan kita berpuasa. Kemudian 2 rakaat sembahyang duha, ya, dan juga witir sebelum tidur. Dan Nabi tak letakkan berapa rakaat witir. Witir ni sekurang-kurangnya 1 rakaat sebelum tidur. Jadi kita dah bincang itu pasal sembahyang witir. Kalau kita rasa tak mampu nak bangun tahajud, maka kita sembahyanglah sebelum kita tidur. Kalau kita mampu rutin kita sembahyang tahajud, terbaik kita akhiri tahajud kita dengan witir. Maka 3 amalan ini menjadi wasiat Nabi kepada para sahabat dan juga kepada kita amalkan insya-Allah. Hadis yang keempat. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda dan juga Abu Dzar sama, sahabat yang sama, meriwayatkan dalam hadis qudsi, hadis daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ibna Adam, irka'li min awwalin nahari 4 raka'atin akfika akhirahu. Allah berfirman dalam hadis kursi, wahai anak Adam, rukuklah kepada aku, yakni bersolatlah pada permulaan siang 4 rakaat. Bersolatlah, rukuklah kepada aku pada permulaan siang 4 rakaat. Jadi sembahyang duha lah tuan-tuan, ya, permulaan siang. Akfika akhirahu, aku akan mencukupkan untukmu seluruh hari tersebut. Ya, baki hari tersebut aku akan mencukupkan untukmu. Jadi ini umum tuan-tuan. Ya, Allah mencukupkan untuk dia. Cukupkan kesihatan dia. Mana cukuplah Allah berikan kepadanya kesihatan. Cukupkan kepadanya rezeki. Ya, cukupkan kepadanya keselamatan dia. Allah jaga dia. Maka tuan-tuan yang kita kata sembahyang duha tu murah rezeki, ia adalah termasuk dalam hadis ni, umum. Maknanya antara perkara yang Allah Ta'ala akan cukupkan untuk kita adalah rezeki kita pada hari tersebut. Jadi secara direct murah rezeki tak ada. Tak ada sebut. Tapi kita boleh faham daripada aku akan cukupkan untukmu pada seluruh hari tersebut. Maknanya antara perkara yang Allah Ta'ala akan cukupkan kepada kita adalah rezeki kita. Selain daripada keselamatan kita, selain daripada kesihatan kita, selain daripada keperluan kita pada tersebut, semuanya akan dicukupkan. Selain daripada urusan kita, Allah Ta'ala akan permudahkan semuanya. Maka termasuk di situlah rezeki tu. Jadi dia tak ada lah secara direct sembahyang duha 2 rakaat rezeki murah, tak ada. Dia tidak seperti yang kita baca dalam ayat yang dipanggil ayat 1000 dinar tuan-tuan. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikannya jalan keluar daripada masalah dia, dan Allah akan memberikannya rezeki daripada sumber yang dia tak sangka-sangka. Yang itu direct tuan-tuan, murah rezeki. Nak murah rezeki, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki murah. Itu memang direct, ya. Nak murah rezeki, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang direct. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar Allah sebut bermacam-macam jenis rezeki yang Allah bagi. Bukan satu rezeki je, bermacam-macam jenis rezeki. Rezeki dari sudut hasil, kalau kita bercucuk tanam, hasil cucuk tanam. Rezeki dari sudut harta, bi amwalin wa banin, ya, rezeki dari sudut harta. Rezeki dari sudut anak, banin, ya, orang yang payah dapat anak banyakkan istighfar, insya-Allah Allah beri rezeki anak, ya. Allah turunkan hujan. Hujan itulah sumber punca rezeki kita. Sebab apa? Dengan hujan tu tumbuh, ya, sumber-sumber makanan kita yang menjana ekonomi kita. Maka tuan-tuan sekalian, itu direct tuan-tuan. Buat sekian-sekian, murah rezeki. Adapun sembahyang duha dia tak direct. Dia perlu faham daripada hadis. Baik. Jadi yang soalan yang saya tanya tadi, betul ke sembahyang duha ni murah rezeki? Ya, dia termasuk dalam kata akfika akhirahu, aku akan mencukupkan untuk kamu hari kesemuanya, kesemua hari tersebut, keseluruhan hari tersebut. Ya, jadi termasuklah yang apa yang Allah cukupkan untuk kita adalah rezeki kita. Baik. Dan yang terakhir tuan-tuan, kita tak ada baca hadis, kita fadilat hari ni, insya-Allah minggu depan kita baca hadis. Dan fadilat yang terakhir tuan-tuan, ia berkaitan khusus untuk sembahyang isyraq, ya, sembahyang isyraq yakni sembahyang duha yang kita laksanakan pada waktunya. Maka hadis yang terakhir riwayat Imam At-Tirmizi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawasanya Nabi SAW bersabda, man sallal ghadata fi jama'atin, sesiapa yang sembahyang subuh berjemaah, ya, berjemaah di rumah seorang tak acih, ya, berjemaah. Summa qa'ada yazkurullaha, kemudian dia duduk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'a syams, sehingga naiknya matahari, sampai naik matahari. Summa shalla rak'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, kemudian dia duduk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala sampai naik matahari, 10 minit tak boleh, sampai naik matahari. Lepas naik matahari dia sembahyang sunat 2 rakaat, maka pahalanya samalah seperti haji dan umrah. Haji dan umrah, tuan-tuan. Dan Nabi sebut 3 kali, Nabi ulang, tamah, 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 yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Maknanya orang pergi haji, pahala dia belum tentu 100%. Berdasarkan kepada niat masing-masing lah. Ada orang pergi haji sebab nak disuruh dia pergi haji. Orang haji, sedap orang pergi haji. Macam-macam niat, ya. Maka pahala 100% tu hanya hamba-hamba Allah yang terpilih saja, pahala yang sempurna. Sama lah dengan umrah. Maka orang yang buat amalan tadi ni, sembahyang sunat, insya-Allah tuan-tuan, kita termasuk. Kita ni dikira berzikirlah, majlis ilmu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang sunat kejap lagi 2 rakaat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pahala haji dan umrah pada pagi ini yang sempurna. Tapi jangan kata pula, tak payah pergi haji lah gitu, pahala dah, pahala saja, setara, ya. Haji tetap kena pergi, haji tetap kena pergi, ya. Mudah-mudahan tuan-tuan, ya. Jadi itu adalah kelebihan sembahyang isyraq yang merupakan sembahyang duha pada permulaan waktunya, ya. Tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kita mendengar, ya, ganjaran-ganjaran yang besar yang Allah sediakan kepada kita, dengan diberikan pula kepada kita waktu yang sangat luas untuk melaksanakannya, walaupun 2 rakaat sahaja yang ringkas. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah melakukannya, ya, melakukannya, janganlah kita tinggal, ya. Jadi kalau kita mungkin tak mampu nak buat banyak, tapi kita kekalkan dengan 2 rakaat, ya, sampai bila-bila. Mudah-mudahan Allah Taala meridai kita dengan amal kita yang sedikit yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tuan-tuan, insya-Allah jadi saya tak sebutlah rakaat berkaitan perbahasan rakaat sebab rakaat akan disebut dalam hadis. Nanti kita bahas bila mana kita baca hadis insya-Allah ya. Baik, jadi cukuplah untuk itu pada pagi ini. Setakat itu dulu insya-Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, kita berjumpa lagi pada minggu depan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika